Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Adab Mizuddin Syabin alias. Untuk video ini, kami hendak membincangkan tajuk kajian kami iaitu apakah cabaran Muslim sebagai pramugara dan pramugari di Malaysia? Jadi, di dalam dunia pekerjaan, terdapat banyak cabaran, halangan, rintangan dan juga risiko. Dan juga tidak lari jugalah bagi pramugara dan pramugari. Cabaran yang utama bagi pramugara dan juga pramugari adalah dari segi pemakaian mereka. Jika kita lihat pemakaian mereka untuk pramugara dan juga pramugari bagi syarikat Malaysia Airlines dan juga AirAsia, pakaian mereka yang agak menjolok mata, skirt yang pendek, dada yang terdedah dan juga free hair. Jadi ia menjadi sebagai satu isu di Malaysia kerana Malaysia adalah sebagai negara Islam. Oleh itu, hal ini disebabkan oleh polisi syarikat penerbangan untuk pramugara dan pramugari memakai pemakaian yang sedemikian untuk sebagai salah satu teknik untuk menarik perhatian terhadap pelancong asing ataupun antarabangsa. Dalam Islam sudah terlarang bagi lelaki dan wanita tidak menutupi aurat mereka dan juga dalam fiqah, aurat adalah sebahagian daripada tubuh yang tidak boleh dilihat atau lihat oleh orang yang bukan muhrim. Aurat itu wajib ditutupi sebagaimana sabda Nabi Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Jagalah auratmu kecuali pada isteri atau budak yang engkau miliki." Assalamualaikum, nama saya Nur Elena binti Zarin, nombor metik saya 09HMD2F2007. Hari ini saya ingin menerangkan tentang cabaran Muslim sebagai pramugara dan pramugari di Malaysia. Pramugara dan pramugari beragama Islam mungkin menghadapi cabaran berkaitan dengan mengekalkan amalan agama seperti mencari ruang yang sesuai untuk solat dan mengemudi jadual kerja semasa bulan Ramadan. Di Malaysia, di mana Islam adalah agama yang dominan, pertimbangkan budaya mungkin mempengaruhi interaksi dengan penumpang dan rakan sekerja. Adalah penting bagi majikan untuk menangani cabaran ini, memupuk persekitaran kerja yang inklusif yang menampung pelbagai amalan agama. Mengekalkan amalan keagamaan sebagai pramugara dan pramugari boleh melibatkan mencari ruang yang sunyi dan peribadi untuk solat harian semasa dalam persinggahan atau semasa rehat. Maksud saya di sini, cabaran yang dihadapi oleh pramugara dan pramugari adalah sukar untuk menunaikan solat tepat pada waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kekangan ya dalam kapal terbang sebagai seorang Muslim? Okey, kekangan apabila kita sebagai seorang Muslim berada di kapal terbang adalah satu, menunaikan kewajipan solat. Apabila kita di kapal terbang, kita tahulah kebanyakannya kapal terbang tidak mempunyai musola ataupun tempat sembahyang. Jadi kita sebagai orang Muslim, kita mestilah menunaikan solat pada waktu yang tertentu. Jadi Bagaimana? okey, saya akan menunjukkan tutor ataupun tutorial cara untuk solat di kapal terbang. Okay, mari ikut saya. Okey, apabila kita berada di kapal terbang, kita akan mempunyai tempat duduk yang selesa. Jadi apa perlu kita buat? Kita duduk di tempat duduk kita macam ni. Dan apabila kita cek dekat telefon kita ataupun instruktur yang diberikan oleh kapal terbang arah kiblat kita di mana. Contoh, arah kiblat kita berada di arah kanan, berada di timur. Jadi apa perlu kita buat? Kita perlu sengitkan badan kita sedikit, hadap ke arah kiblat dan kita mengangkat takbir sebagai isyarat untuk kita solat pada waktu tersebut. Sebagai contohnya, saya buat Allahu Akbar. Okey, jadi lepas kita angkat takbir, kita menghadap ke arah kiblat kita, kan kita dah sengitkan badan kan, dah angkat takbir. Lepas tu kita boleh kembali balik ke tempat duduk asal kita yang mana kita duduk dengan keadaan yang selesa. Dan yelah, sebab kita nak solat dalam keadaan selesa kan. Jadi kat sini saya akan tunjukkan satu tutorial dia. Okey, kita punya arah kiblat arah kanan sikit. Okey, Allahu Akbar. Okey, kita buat macam tu. Dan kita teruskan lagi dengan rokok sujud kita dekat kapal terbang. Okey, itu saja. Disebabkan dengan polisi syarikat penerbangan,
pramugari perlu memakai pakaian yang menjolok mata untuk menarik perhatian. Jadi, dengan hasil usaha-usaha oleh pihak berkuasa untuk membenarkan dan menggalakkan pemakaian yang lebih Islamik dan sopan kepada pramugari sewaktu bertugas. Ketua Wanita Gerakan Islam Ikatan Muslimin Malaysia, ISMA, Dr. Suraini Sudi, beliau bahaskan di Dewan Parlimen bahawa pemikiran yang menyatakan dengan menutup aurat akan menjejaskan sumber pendapatan negara adalah satu pemikiran yang kolot dan ketinggalan zaman. Beliau juga tekankan bahawa pramugari Muslim wajar diberikan ruang untuk berpakaian menutup aurat dan bertudung ketika bertugas. Kerana sebagai sebuah negara Islam, Malaysia seharusnya tidak menyekat perkara ini dan seterusnya menggalakkan agar pakaian menutup aurat dipakai ketika bertugas. Peraturan itu wajar dimulakan dengan Malaysia Airlines memandangkan syarikat itu milik kerajaan. Serta Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Kamarudin Jaafar, beliau berkata lebih baik pakai menutup aurat. Contohnya seluar panjang yang digayakan dengan baju kot ataupun baju kurung dan bertudung. Pemakaian sekarang agak menjolok mata dan kurang sopan, tidak sesuai untuk pekerja Islam. Seksi tidak menutup aurat bagi pekerja Islam dan tidak sopan antara masalah yang dilihat dan juga menjadi fokus utama, khususnya bagi pekerja Muslim. Kita patut utamakan aurat dalam pemakaian. Pakai skirt pendek atau pakaian ketat hanya mengundang tarikan si hidung belang. Dan juga Timbalan Menteri Wanita dan Keluarga, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, beliau berkata menutup aurat ini satu perintah dalam Islam. Itu kewajipan dalam Islam. Setiap orang Muslim wajib tutup aurat. Ini bukan perintah kerajaan tetapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita sebagai manusia. Jadi saya tegur sebab pemakaian pramugari semua masyarakat tidak setuju kerana ia menjolok mata. Pemakaian patuh syariah di kalangan pramugari memerlukan pindaan undang-undang termasuk Akta Kerja supaya polisi patuh syariah itu dilaksanakan dalam pentadbiran negara kita bagi orang Islam. Bagi orang bukan Islam, perlulah berpakaian sopan. Jika anda melihat, berikut adalah senarai lis syarikat penerbangan yang membenarkan dan juga menyediakan minuman beralkohol di kapal terbang, iaitu sebanyak 35 syarikat penerbangan, termasuklah Malaysia Airlines. Anda boleh lihat headline berita tersebut di mana Muslim flight attendant says she was suspended for refusing to serve alcohol. Di mana seorang pramugari beragama Islam berkata dia digantung kerja oleh ExpressJet kerana enggan menghidangkan alkohol mengikut kepercayaan Islam, iaitu Stanley yang berumur 40 tahun. Stanley mula bekerja untuk ExpressJet hampir 3 tahun yang lalu. Kira-kira 2 tahun yang lalu, dia memeluk Islam. Dia belajar bahawa Islam melarangnya bukan sahaja mengambil alkohol tetapi juga menghidangkannya. Jadi akhirnya dia dipecat oleh ExpressJet. Nabi SAW pernah bersabda bahawa khamar ataupun minuman keras telah terkutuk bagi orang yang meminumnya, orang yang mencurahkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memeras ugutnya, orang yang meminta untuk diperah, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawa dan juga orang yang makan harganya. Serta dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa mereka bertanya kepada anda tentang khamar dan perjudian. Katakanlah dalam kedua-duanya ada dosa besar dan beberapa faedah kepada manusia, tetapi dosa kedua-duanya melebihi manfaatnya. Anda boleh lihat berikut ialah senarai syarikat penerbangan, iaitu sebanyak 19 syarikat penerbangan yang diketahui membenarkan pramugari untuk memakai tudung. Dan juga ada beberapa syarikat penerbangan di seluruh dunia membenarkan pramugari memakai tudung sebagai sebahagian daripada pakaian seragam mereka. Walau bagaimanapun, bahawa dasar syarikat penerbangan boleh berubah dari semasa ke semasa. Berikut adalah jumlah peratusan airlines dunia yang mesra Muslim dan yang tidak mesra Muslim untuk cabin crew dan penumpang. Anda boleh lihat cartapai yang berwarna merah adalah airlines yang tidak mesra Muslim, iaitu sebanyak 72.7%.
Bagi warna hijau pula menunjukkan airlines yang mesra Muslim, hanya sebanyak 27.3% sahaja. Baiklah, hari ini saya bersama dengan Abang Shah Daniel daripada Jabatan JPH. Baiklah bang, pendapat abang, apakah cabaran pekerja pramugara dan pramugari yang beragama Muslim di Malaysia? Apa tadi pramugara dengan pramugari pada pendapat saya ni kalau dekat Malaysia ni tak silap saya dia kena free hair. Tu satu. Yang kedua sexual harassment. Tahu tak sebenarnya yang buat sexual harassment tu bukannya penumpang, tapi sebenarnya pekerja dalam tu. Kalau nak lebih tahu boleh tengok podcast kat YouTube ke apa kan. Dekat situ kita boleh nampak yang sebenarnya kerja sebagai pramugara okey lagi kot. Pramugari lebih kepada perempuan lah. Kalau kita tengok betul-betul sebenarnya diorang ni kerja macam secara terpaksa, sebab apa pun diorang buat diorang kena ikut juga, sebab yelah cita-cita kan. Lagi satu jadi pramugari ni gaji tinggi. Itu sajalah kot. Okay, terima kasih untuk Abang Shah. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kini bersama dengan kawan baik saya. Hai, saya Misha Mesa dari JRKV. So, untuk kali ini Adam akan interview saya soalan-soalan yang akan dikemukakan oleh Adam. Ya, betul tu. Jadi Michelle, adakah anda ingin menjadi pramugari? Pramugari? Saya tidak pernah terfikir untuk jadi pramugari, tapi kalau saya ada terfikir pun, saya akan fikir berapa baik gaji bulanan yang saya akan dapat dan berapa lama yang saya perlu stay di tempat yang saya akan bertugas. Okey, soalan seterusnya, adakah anda pernah naik kapal terbang dan juga nampak pramugari atau pramugara? Ya betul, saya pernah naik kapal dan pernah berjumpa dengan pramugari dan pramugara. Kalau begitu, apakah pandangan anda terhadap pemakaian pramugara dan pramugari, terutamanya bagi mereka yang beragama Islam? Pada pendapat saya, untuk pemakaian mereka bagi pramugari dan pramugara, bagi saya pramugara tak ada apa-apa lah, nampak formal dan kemas, tertutup. Kalau untuk yang pramugari mereka lebih terdedah lah, terutamanya bahagian dada mereka and then bahagian kaki. Untuk tambahan lagi, saya tidak boleh detect yang mereka ni Muslim ataupun non-Muslim, terutamanya bagi pemakaian mereka macam tu lah. Okey, kalau begitu Michelle, apakah penambahbaikan ataupun feedback untuk mereka? Bagi pendapat saya, untuk penambahbaikan bagi company airline seharusnya beri pelepasan bagi mereka yang beragama Islam untuk berhijab dan menutup aurat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Itu saja. Ini saya bersama dengan Saya Nur Zuhaira binti Muhammad Rizal dari Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Apakah pandangan Kak Lera terhadap pemakaian pramugara dan pramugari? Pada pandangan saya, pakaian dia kalau ikut kita tengok memang agak jolok mata lah kan. Menjolok mata dan pakaian tu macam tak sesuai lah untuk kaum perempuan yang beragama Islam. Bagi saya juga, pakaian tu pun sebab kenapa dia orang pakai pakaian yang macam tu, sebab itu memang dia orang punya polisi untuk satu company macam tu lah kan, untuk menarik lagi pelancong asing untuk datang ke Malaysia. Itu pun salah satu cara daya tarikan mereka. Ya, apakah Kak Lera punya penambahbaikan ataupun feedback kepada mereka yang beragama Islam ni untuk bekerja sebagai pramugari? Bagi saya, untuk wanita yang beragama Islam, yang bertudung, yang berhijab, kalau seseorang tu berminat untuk dalam bidang cabin crew, company tu mesti macam menitik beratkan lah pada pakaian bagi orang yang bertudung. Tak boleh terlalu ketat, tak boleh terlalu yang mendedahkan aurat itu sangat. Bagi saya itu je lah. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Kak Lera atas sudi untuk interview bersama saya. Jadi itu saja bagi kami. Sekian, terima kasih.